Kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 241, petok yang kedua daripada bawah. Surat 241, petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Walau bana butlanu isya'ihi ba'da fi'lil witri awit tarawihi waqa'a naflan mutlaqan. Apabila jelas mengetahui bahawa solat isyaknya tadi batal, solat isyak tu tadi batal baru setelah selesai menjalankan solat witir atau tarawih, maka solat-solat ini, solat-solat witir dan tarawih, dihukumi sebagai solat sunnah mutlak. Terjemahan dia pahal sikit lah. Kita terjemah betul benar ni. Walau bana, dan jikalau bana, nyata, butlanu isyaihi, oleh batal semayang isyaknya seseorang. Nyata semayang isyaknya batal ni bila? Batal ni ba'da fi'lil witri awit tarawihi, selepas daripada sembahyang witir dan sembahyang tarawih. Lepas sembahyang witir, sembahyang tarawih, nyatalah bahawa sembahyang fardu isyak tu batal. Waqa'a, nescaya jatuhlah ia witir tarawih naflan mutlaqan, sebagai sunnah mutlak. Cuma minggu lepas saya tanya dah, semayang isyak nyata batal. Kalau semayang isyak batal, semayang tarawih, witir dan tarawih, Hak Mi kata waktu tak masuk. Waktu tak masuk. Dia sekarang ni jangan batuk-batuk. Nak tunggu, jangan batuk, orang paling kita. Kita duduk dalam solat mayang ni, batuk je. Takut. Dah lah, duduk dalam ekong. Ekong tu kok terbang. Kita dah ekong dah apa dah. Duduk jauh pula dalam ekong. Ni pun sama lah juga ni. Nak sambung sterik, nak sambung macam mana? Bicara apa kita ni? Sekarang kita bicara sunat witir. Kemudian bicara sembahyang sunat witir ni, sembahyang sunat yang berwaktu. Bila masuk waktu sembahyang witir? Sama waktu dengan tarawih. Sekarang tajuk bukan tarawih, tajuk witir. Tapi kenapa didatangkan ba'da fi'lil witri awit tarawih, selepas daripada melakukan sembahyang witir ataupun tarawih? Tajuk witir ke tajuk tarawih ni? Tajuk witir. Dan kenapa sebut tarawih? Sebab tarawih tajuk dia di hadapan, tak masuk lagi. Sebab waktu sama. Waktu bermula ni sembahyang sunat witir, berakhir ni sembahyang sunat witir, sama dengan waktu tarawih. Dia sama. Berarti dia datangkan tarawih, bukan tajuk tarawih ni. Dia tajuk sembahyang sunat witir. Jadi sembahyang sunat witir dan tarawih ni waktu masuknya dengan sembahyang fardu isyak, bukan dengan waktu isyak. Dengan sembahyang fardu isyak. Walaupun ketika sembahyang fardu isyak waktu tak masuk lagi, iaitu jamak takdim. Waktu isyak tak masuk lagi, waktu maghrib barunya sudah boleh sembahyang tarawih dan boleh sembahyang witir. Waktu isyak banyak dah, tengah malam dah, tapi isyak belum sembahyang, waktu witir belum masuk, waktu tarawih belum masuk. Pukul 10 malam dah ni, pukul 11 malam dah, sembahyang tak lagi fardu isyak. Yelah, tak sembahyang lagi, tapi waktu isyak masuk dah. Masuk waktu witir, bermula waktu witir,
bermula waktu tarawih bukan dengan waktu isyak, dengan sembahyang fardu isyak. Ni pun kadang-kadang payah nak faham ni. Jadi sembahyang fardu isyak, maka bermulalah selesai sembahyang fardu isyak, barulah masuk waktu witir dan waktu tarawih. Jadi dia pun sembahyanglah fardu isyak selesai, dia pun sembahyanglah witir. Kalau bulan Ramadan dia sembahyang tarawih, tiba-tiba nyatalah sembahyang fardu isyak tadi tu batal, sembahyang witir pun tak jadi, sembahyang tarawih pun tak jadi. Dia gitu. Sekarang masuk waktu witir sama dengan masuk waktu tarawih dengan sembahyang fardu isyak. Sekarang fardu isyak sembahyang dah, beres dah, maka sembahyang witir lah pulaknya. Nak tidur malam dah ni. Kalau bulan Ramadan sembahyang tarawih dah ni, tak isyak main dah kan. Nyatalah sembahyang isyak tu batal, maka sembahyang isyak wajib kena buat semula. Dah sembahyang witir dengan tarawih macam mana? Tak jadilah sebab waktu belum masuk. Dah kan sembahyang fardu isyak dah kan, dah sembahyang lah panggil sebab nyata batal. Asalnya sembahyang lah napaknya, tapi bila nyata batal fardu isyak, mana pun payah nak isyak, pagi tak sembahyang, lepas tu kena sembahyang semula. Dah witir ke tarawih buat dah tu, tak jadilah. Lepas tu batal dak witir tu, tak batal, dia akan jadi sunat mutlak. Tak jadi sunat witir, tak jadi sunat tarawih, kena buat semula witir tarawih selepas sembahyang semula isyak. Dia gitu. Faham? Tapi nak cerita macam mana isyak batal, witir tarawih tak batal. Mana kalau kenapa batal sembahyang isyak? Kerana kain tak ingat najis, dah sembahyang witir kain tu juga, sembahyang tarawih tak kain tu juga. Misalnya lah. Kenapa sembahyang fardu isyak batal? Tak teringat wuduk tak ada dah masa sembahyang isyak tu batal, tak teringat. Dah witir pun wuduk batal kok. Tarawih wuduk batal juga. Tu tanya macam mana masalah? Isyak batal, witir tak batal. Ke mana? Atau begini boleh tak? nak cari masalah, nak nampak masalah ni. Sudah sembahyang isyak, sembahyang ba'diyah isyak, sembahyang witir, kita kata. Gitu lah. Lepas sembahyang witir isyak duduk, Allah, isyak tadi buat 3 rakaat. Boleh jadi tak gitu? Boleh tak? Boleh tak? Boleh? Dah ni kita sembahyang isyak selesai, lepas tu sembahyang ba'diyah isyak, main tarawih, main witir lah. Tarawih tu saya sebut witir senang. Kita sembahyang witir, duduk dia. Oh, isyak tadi sembahyang 3 rakaat je. Gitu. Sebab sembahyang isyak ni 3 rakaat, kita yakin barulah isyak tu batal. Kalau syak tak jejah. Ada ni. Bukan selepas daripada sembahyang ba'diyah isyak, bukan kata selepas sembahyang witir, lepas salam isyak siap-siap, berasa macam 3 rakaat syak, tak jejah dah, tak ada, teruskan, tak ada sembahyang dah, tak ada ni. Tapi kalau sudah beri salam yakin 3, kena sambung semula. Selepas beri salam lama dah baru yakin 3, kena sembahyang semula daripada awal. Tapi kalau sudah salam saja, mari syak 3 ke 4 sudah tidak memberi kesan, tak beri kesan dah, tak beri kesan ni, tak sudut layang. Tapi kalau yakin 3, kalau baru sudah beri salam, masuk dalam sembahyang semula, tambah 1 rakaat. Sebelum salam sunat sahaja sujud sahwi. Mana ni? Tapi kalau sudah beri salam isyak, lama dah wiri, barulah yakin 3 rakaat mak isyak tadi tu, tak boleh nak sambung lah, kena sembahyang semula. Gitu je lah. Boleh berlaku tak tu? Lepas sembahyang fardu isyak siap-siap, sembahyang sunat ba'diyah isyak siap-siap, sembahyang sunat witir siap-siap, mari keyakinan isyak sembahyang 3 rakaat. Tapi kalau macam riwayat itu waktu isyak dah masuk tu, biasa nak sabar sikit tau. Kita pun sembahyang isyak tengok jam, kita pun sembahyang fardu isyak. Hujan ni tak dengar ni orang bang orang apa ni. Main fardu isyak. Pak tengok jam dah ni. Isyak 8 berapa sekarang ni? 8:02 tau. Awal sekarang ni.
Isyak 82 minit. Maknanya kita pun semayang isyak. Sudah semayang isyak, kita pun semayang ba'diyah isyak. Maka kita semayang sunat witir. Lama duduk berehat tu, orang bang misalnya tengok-tengok jam, jam pusing di budak. Contohlah ni dah. Boleh tak gitu? Jam ni budak pusing. Hok tengok pukul 8 tadi, tak pukul 8 pun laginya. Maknanya semayang isyaknya tidak sah sebab waktu belum masuk. Lepas tu semayang ba'diyah isyak, semayang witir tak sah juga. Tak jadilah, tapi jadi semayang sunat mutlak. Semayang fardu isyak ni pula terawal waktu ni pun sama juga, jadi semayang sunat mutlak. Tapi kalau ada dahulu semayang isyak yang belum habis di qada, hak tu masuk dalam hak semayang qada lepas, walaupun dia niat tunai sekalipun. Tu gitu. Nak masalah isyak nyata batal, witirnya sah semayang ni, tapi witirnya jadi sunat mutlak. Isyak wajib semayang semula sebab batal, witir sunat buat semula. Gitu lah. Sebab apa? Sebab apabila semayang isyak batal, maknanya waktu witir belum masuk lah. Sebab isyak tak ada lagi. Dia buat dah tadi, dah buat pun batal, panggil tak ada lah. Saya sebut sama dengan tadi semayang ba'diyah isyak. Dia ba'diyah isyak sama dengan semayang witir. Masuk waktu ba'diyah isyak dengan semayang fardu isyak, habis waktu dengan subuh. Lepas tu saya sentuh kok selepas semayang fardu isyak, semayang ba'diyah isyak, semayang witir. Tiba-tiba fardu isyaknya tidak sah, maka ba'diyah isyak pun jadi sunat mutlak, tak jadi ba'diyah isyak. Witir pun jadi sunat mutlak, tak jadi sunat witir. Mana lepas semayang fardu isyak semula, sunat semayang ba'diyah balik, dan sunat semayang witir balik. Dan tadi buat dah ba'diyah tadi, jadi sunat mutlak, sunat biasa, bukan sunat rawatib. Tadi semayang witir, tak jadi semayang sunat witir, jadi semayang sunat mutlak. Kena buat semula, sunat lah buat semula. Sebab saya terdahulu tak hurah lagi tu, hak petok atas tu, petok atas. Hak petok atas tu karawatibil ba'diyati. Tapi kita orang mengaji ni tadah ikut raja je dak. Kalau lakon-lakon masalah pun tak tahu dak. Tahu dak kalau lakon masalah? Tak tahu dak. Sebab itulah taktik. Taktik. Saya mengaji ni taktiknya taktik satu-satu kitabnya. Baca dulu sebaris ke, lepas tu undur balik, hurah satu-satu. Tu hak cara pondok. Taktik orang sekarang baca kitab Jawi lah, dia baca 3-4 baris sekaligus baca, tidak undur dah. Dia pun duduk sandar, dia hurah masalah yang terkandung di dalam hak dia baca tadi. Itu je. Pada ni di dalam tu ada beberapa masalah, tapi masa dihurah sebahagian masalah tidak disentuh pun, tapi orang dengar tak tanya pun. Itu apa? Taktik. Pada taktik menyembunyikan dia tak faham pada satu-satu masalah. Tapi kalau baca macam cara pondok, baca sebaris ke 2 baris ke, undur balik, hurah satu-satu. Kalau lekat, ustaz ni tak faham juga masalah kita. Lekat tahu. Sebab apa? Sebab dia satu-satu. Tak boleh nak nusuk ya, tak boleh nak sembunyilah kita tak faham. Tapi kalau baca 3-4 baris, ada baca 3-4 baris, lepas tu tinggal kitab, lepas tu pergi pada huraian. Orang kampung dia tak penting ke kitab, dia penting pada huraian. Betul lah, orang kampung penting pada huraian. Kitab pun kebanyakan tak ada pun, penting pada huraian. Tapi dia menghurai hak dia baca 3-4 baris tadi, bukan semua masalah, ada yang dia tinggalkan. Ini pun saya terdengar lah baca, banyak dia baca tu, dalam tu ada masalah sulit sikit tu. Kena masalah hak sulit pada hak sulit, hak payah sikit tu dia tak hurai pun. Orang perasan tak? Orang tak perasan lah. Kena tu taktik, cara. Tapi ngaji pondok pasal lain. Kalau kita tak faham masalah, kita kata tak faham dah lah. Wallahu a'lam, saya tak faham dah kehendak kitab di sini ni. Tak apalah, satu lah. Lepas tu orang ngaji nak tanda mana?
bertepi buat tanda soal. Ustaz pening. Dah mana? Dah semua masalah tu kan. Ustaz kata dia tak nampak. Kita pun tak tepi, jangan ngepeng lah dengan kalang sudah lah. Kalang boleh padang. Ngepeng tak boleh padang, kapal bertepi pun tak ada soal. Ustaz tak jumpa masalah. Ngaji lain kali pula, ustaz tu tolong hurah pula. Gitulah. Ke mana? Tak, bukan ustaz tu boleh hurah belaka ayat kita. Hak ni agak boleh cerita satu-satu ni. Ni bab pekoh semayang mudah je. Bab pekoh semayang. Naik atas-atas tu kat bergelepor lah. Bukannya mudah. Ni pekoh semayang mudah lah. Jadi kita baca minggu lepas. Kita baca minggu lepas. Berkaitan dengan dia ni habis waktu. Masuk subuh. Masuk subuh, dia tak semayang isyak. Dia tak semayang isyak. Mana saya buat masalah minggu lepasnya, dia kepenatan, dia keletihan ataupun tidak sihat lepas main maghrib tu. Kena tidur dah, pening dah ni, tak tahan dah, kena tidur ni nak bangun lah tengah malam, buat isyak tak semayang lagi, nak tunggu isyak dah tahan dah. Tidur punya tidur, siapalah orang azan subuh, maknanya isyak dia tertinggal, wajib diqadakkan. Dosa ke tidak? Tidak, sebab dia tidak sengaja. Wajib dia qada. Sembahyang sunat witir pun wajib qada juga. Sebab sembahyang sunat yang berwaktu tak buat dalam waktu dia, sunat qada. Faham tak ni? Sunat qada. Sebab apabila masuk waktu subuh, berakhirlah waktu bagi sembahyang witir, maka sunat qada. Minggu lepas saya ada tanya kan, semayang sunat berwaktu ni, sunat qada ni kita bicara dah ke macam mana? Cari muka surat tak jumpa. Ada dalam FB tu ada orang tolong. Dia tolong. Dia tolongnya, dia kata surat 256. Hak dalam FB. Dia ngaji dah lah. 256. Dah lah, kita ambil 256 tu. Sebab ada orang tolong kita minggu lepas. Kan minggu lepas saya sebut berkaitan dengan sembahyang sunat yang berwaktu. Kita tak sempat buat dalam waktu, habis waktu dah, kita sunat qada. Jadi sembahyang sunat witir berwaktu. Waktunya selepas daripada sembahyang fardu isyak, habisnya dengan waktu subuh. Sekarang ni masuk subuh, fardu isyak budak sembahyang, witir dak sembahyang. Fardu isyak wajib qada, witir sunat qada. Sebab sembahyang sunat berwaktu, sunat qada. Saya kata minggu lepasnya bicara dah surat berapa dak cari tak jumpa. Kena jauh lagi ni. Muka surat 256 petok yang ketiga. Kita ambil lah sempurna orang tolong beritahu muka surat. 256 hak petok yang tiga daripada atas, wa yundabu qada'u naflin muaqqatin iza fata kal aidi war rawatibi wad duha la zi sababin ka kusufin wa tahiyatin wa sunnati wudu'in. Dan disunatkan akan qada sembahyang sunat yang berwaktu apabila luput waktu. Dia dan disunatkan akan qada sembahyang sunat yang berwaktu apabila luput waktu. Mana contoh sembahyang sunat waktu? Kalau aidi seperti sembahyang sunat raya. Sembahyang sunat raya ni berwaktu. Bila masa waktu? Terbit matahari. Bila habis waktu? Zuhur. Siapa ke zuhur tak sempat sembahyang raya, sibuk ni masuk ke gitulah, adalah sibuk tak sempat tak sembahyang raya. Jangan tinggal sembahyang raya, makruh tinggal sembahyang raya. Dah zuhur dah ni qada. Sembahyang raya kan sejak surah sunat berjemaah, bukan syaratnya berjemaah. Musim-musim Covid ni sembahyang raya di rumah lah, tambah pula orang perempuan. Tapi orang perempuan ni punyalah sibuk di rumah. Siapa ke zuhur tak sebab sembahyang raya, qada saja. Aku sembahyang sunat raya haji, raya puasa, qada kerana Allah. Tapi kita sembahyang qada ni, niat qada sunat disebut qada tu, tak sebut qada pun tak apa.
Sebab kita sembahyang fardu sama ada tunai zuhur, sembahyang fardu sama ada qada zuhur, niatkan tunai pada sembahyang tunai, niatkan qada pada sembahyang qada. Sunat saja letak adaan, qadaan, sunat je tak ubuh pun tak apa. Tapi bubuhlah niat tunai itu sebab sunat, jangan tinggal. Kalau sembahyang qada, niatlah nama qada. Sebab apa? Sebab sunat, jangan tinggal. Tapi kalau tak niat tunai, boleh ke tak? Boleh. Sembahyang tunai tu jadi tunai dengan sendiri. Sembahyang qada jadi qada dengan sendiri. Tapi jangan tinggallah niat tunai sebab sunat. Jangan tinggallah niat qada kerana sunat. Dia gitu. Kala'i seperti main raya, warawatibi, sembahyang rawatib tu qabliyah sembahyang sunat berwaktu, ba'diyah sembahyang sunat berwaktu. Qabliyah masuk waktunya bila? Jangan lupa kita dahulu. Tidak dahulu sungguh ke tak? Kita lepas dah kan. Kita pakat sama dah ingat tu. Waktu kan ngajar pun dah ingat. Waktu kan belajar pun dah ingat ke mana? Dia ni tidak sebutlah berkaitan dengan waktu. Kalau kita bicara dahulu, dia tak sebut berkaitan dengan waktu. Jadi kalau rawatib qabliyah masuk waktu dengan masuk waktu sembahyang, habis waktu dengan habis waktu sembahyang. Bilakah masuk waktu sembahyang sunat qabliyah subuh? Dengan 5.40 berapa? Ada? Bila habis waktu qabliyah subuh? Dengan 6.50 lebih tau. Syuruk terbit matahari barulah habis waktu qabliyah subuh. Jadi maknanya kalau kita sembahyang fardu subuh dah tak sempat nak sembahyang qabliyah, buatlah selepas waktu dia lagi. Tak ada tahrim bagi dia, tak ada haram mazhab Syafi'i. Sembahyang sunat qabliyah subuh ke zuhur ke asar ke, masuk waktu dengan masuk waktu sembahyang, habis waktu dengan habis waktu sembahyang. Bukan habis waktu qabliyah subuh dengan sembahyang subuh, bukan habis waktu qabliyah subuh dengan sembahyang zuhur, bukan habis waktu qabliyah zuhur dengan sembahyang fardu zuhur, bukan dengan masuk asar. Bukan habis waktu qabliyah asar dengan sembahyang fardu asar, tidak, dengan masuk waktu maghrib. Itu waktu qabliyah. Waktu ba'diyah dengan selesai sembahyang fardu, selesai sembahyang fardu zuhur, habis waktu zuhur, habis waktu ba'diyah. Selagi tak sembahyang fardu zuhur, selagi itulah tak masuk waktu ba'diyah. Selagi tak sembahyang fardu maghrib, selagi itulah tak masuk waktu ba'diyah maghrib. Selagi tak sembahyang fardu isyak, tak masuk waktu ba'diyah bagi isyak. Berarti ba'diyah isyak sama dengan waktu witir. Tak sama tak? Sekarang witir masuk waktu dia dengan sembahyang fardu isyak, habis dia dengan subuh. Ba'diyah isyak pun sama. Bila masuk waktu ba'diyah isyak dengan sembahyang fardu isyak, walaupun waktu maghrib sekalipun dia jamak takdim. Dia waktu maghrib sembahyang maghrib jamak takdim, sembahyang fardu isyak siap sembahyang pukul 7 suku kita kata sekarang. Sembahyanglah sunat ba'diyah isyak. Sebab apa? Sebab sembahyang fardu isyak kan sudah bermula waktu ba'diyah isyak, walaupun waktu isyak belum masuk. Jadi waktu ba'diyah isyak sama dengan waktu bermula dan berakhirnya witir dan tarawih. Mana? Cuma dalam kitab kita dahulunya surat 237 yang lupalah, qabliyah ni harus kita takhirkan selepas sembahyang fardu. Harus qabliyah subuh, kita nak sembahyang fardu subuh dululah baru nak buat qabliyah subuh. Harus. Kita hanya disunatkan qabliyah buat sebelum fardu. Dan terkadang ni surat 237, terkadang qabliyah sunat buat selepas fardu, kita mari lambat orang dekat nak qomat dah. Hak minit iqamah tu naik dah. Minit iqamah tu kan dia ada kan letak 5 minit 10 minit kan. Tinggal Allah lak lah tapi tinggal seminit pun tak sempat nak sembahyang. Kita sekarang qabliyah belum sembahyang ni. Masa nak qomat tinggal seminit je lagi dah. Lak dah api. Jangan sembahyang qabliyah tu. Sunat buat qabliyah selepas daripada sembahyang fardu. Qabliyah tu pandai apa? Tunai sebab waktu dia lagi. Sebab waktu qabliyah habis bila? Dengan habis waktu sembahyang, bukan dengan kita sembahyang fardu tu, bukan. Nak waktu bagi qabliyah. Selaginya wadduha. Tu sunat yang berwaktu duha. Bila masuk waktu duha? Dengan naik matahari segalak. Bila habis waktu duha? Dengan zuhur. La, dia asyik berbosa lagi. La
tidak disunatkan qada apabila luput sembahyang sunat yang bersebab. Tak ada qada. Mana kakusufin sembahyang gerhana. Kita tak sedar berlakunya gerhana matahari, kita tak sedar berlakunya gerhana bulan, sedar-sedar cerah dah, gerhana hilang dah. Saya nak qada sembahyang sunat gerhana matahari, sembahyang sunat gerhana bulan. Tak ada qada. Wa tahiyatin sembahyang sunat tahiyatul masjid, kan bersebab tu kan. Kita masuk masjid, kita duduk siap-siap, Allah sayangnya lah qabliyah tak buat, tahiyat masjid tak buat. Nak bangun qada qada apa tu? Qada tahiyatul masjid. Tak ada. Wa sunnati wudu'i sembahyang sunat wudu. Dia sembahyang sunat wudu ni antara wudu dengan sembahyang sunat yang cerah panjang. Kita sudah ambil wudu nak sembahyang sunat wudu ni, orang mari bersembang, Allah lah lama dah bercerak antara selesai berwudu dengan nak sembahyang sunat wudu. Habis dah waktu dia, atas pandangan muktamad dah ni. Nak qada sunat wudu, tak ada. Itu sembahyang sunat bersebab, tak ada qada. Sembahyang sunat berwaktu saja, lupa waktu sunat qada. Jadi kita balik kepada sembahyang sunat witir berwaktu, lupa waktu sunat qada. Tapi dia nak qada witir, dia kena qada fardu isyak dahulu siap-siap, barulah dia boleh qada witir. Sebab selagi fardu isyak tidak diqadakan, witir tak boleh sembahyang lagi sebab isyak belum buat. Dalam waktu kalau jamak tain waktu maghrib lah, selagi tak sembahyang fardu isyak, tak masuk lagi sembahyang witir. Tak ada ni. Sama-sama habis waktu tidur lepas maghrib, sedar-sedar orang bang subuh, waktu isyak pun habis dah, waktu sunat witir pun habis dah. Maka fardu isyak wajib qada, sunat witir sunat qada. Nak qada witir syaratnya kena qada isyak dulu. Pada ni dalam waktu kena sembahyang isyak dulu baru sembahyang witir, habis waktu kena qada isyak dulu baru qada witir. Dia gitu. Sama dengan rawatib ba'diyah. Dia nak qada ba'diyah isyak, wajib kena sembahyang fardu isyak dulu. Karawatibil ba'diyah ni. Sekarang apabila habis waktu isyak, habis waktu sunat witir, habis waktu sunat ba'diyah isyak, sunat qabliyah isyak habis juga, dia pun nak qada, wajib qada lah isyak. Qabliyah isyak boleh buat sebelum, qabliyah isyak boleh qada sebelum, qada qabliyah isyak, qada fardu isyak, barulah boleh qada ba'diyah isyak, barulah qada witir. Dia gitu. Qada qabliyah isyak boleh buat sebelum, sebab dia sebelum isyak. Qada ba'diyah wajib kena buat selepas daripada selesai qada fardu isyak, barulah boleh qada ba'diyah isyak, dan barulah boleh qada witir. Dia gitu. Qabliyah isyak boleh tak qada sebelum fardu isyak? Boleh. Sebab dia qabliyah. Pelik dah. Sebab kalau tertinggal sampai fardu seumpama tu, rawatib tak ada dah. Dah. Kalau ni bukan sengaja, tak ada orang kita sengaja tinggal. Tidur pukul 12 tengah hari, letih ni. Sedar-sedar pukul 5 bahasa dah. Zuhur tak sembahyang. Wajib qada zuhur. Dah qabliyah zuhur pada rakaat sebelum, ba'diyah zuhur pada rakaat selepas, qada lah. Tapi nak qada qabliyah zuhur pada rakaat, boleh qada sebelum fardu zuhur. Tapi nak qada ba'diyah zuhur, wajib kena qada fardu zuhur dulu, baru boleh qada ba'diyah zuhur pada rakaat. Tapi kalau qabliyah zuhur boleh qada sebelum, sebab dia qabliyah. Tak ada ni. Tapi qada zuhur je, qabliyah ba'diyah tak ada dah. Tak ada ni. Allah dah pukul 5 dah, zuhur tak semayang, Allah salahnya. Tapi tak berdosa sebab tak sengaja. Apa yang kita buat? Qada fardu zuhur je lah. Betul rawatib sebelum zuhur pada rakaat tu. Ba'diyah zuhur pada rakaat mana? Qada juga ke? Sunat qada. Mana? Tak pernah dengar-dengar pun. Oh ni hukum fiqh kemudah, semayang je ni. Semayang. Tapi saya sebut tadi, qabliyah isyak boleh qada sebelum qada fardu isyak. Ada?
Qabliyah zuhur boleh qada sebelum qada fardu zuhur, boleh, tapi disunatkan buat selepas juga. Kena utamakan qada fardu dahulu. Mana ni? Qabliyah isyak boleh qada sebelum daripada kita qada fardu isyak, lepas subuh dah ni. Qabliyah zuhur kita boleh qada sebelum kita qada zuhur di waktu asar, waktu zuhur bidan, waktu asar pukul 5 petang dan boleh. Tetapi disunatkan kita tunaikan yang wajib dahulu, iaitu qada subuh, qada isyak dahulu, barulah qada qabliyah isyak, kemudian qada ba'diyah isyak, kemudian qada witir. Dia gitu. Kita pukul 5 petang dah zuhur tak sembahyang, qabliyah zuhur pun sunat qada, ba'diyah zuhur pun sunat qada. Qabliyah zuhur kita boleh qada sebelum qada zuhur, tapi sunatnya kita qada fardu zuhur dulu siap-siap waktu wajib. Barulah kita qada qabliyah zuhur par rakaat, baru kita qada ba'diyah zuhur par rakaat. Dia gitu. Walaupun boleh nak qada qabliyah sebelum qada fardu, tapi disunatkan qada fardu dulu siap-siap, barulah qada qabliyah, kemudian qada ba'diyah. Kata tak apalah, waktu tu habis, dok nakak lagi, minggu depan kita ulang pula. Begitulah ulang. Lepas tu bila nak habis Fathul Mu'in, tengoklah Fathul Mu'in tu tebal mana. Habis kita lah dulunya. Fathul Mu'in tebal mana. Lepas tu bila? Tak sedut bila-bila lah. Kita ngaji nak ambil faham, bukan nak jalan kitab. Gitu je. Jadi kadang-kadang saya pun cepat sebab waktu nak habis dah. Jadi kadang-kadang sebut pun salah sebut. Ulang balik lah minggu depan, gitu je lah. Ulang balik, biasalah. Far'un yusannu liman wafaqa biyaqazatihi qabla al-fajri binafsihi aw ghairihi an yuakhir al-witra kullahu. Jadi semai sunat witir ni nak letak di mana? Nak letak sebelum tidur ke, nak letak selepas tidur, di akhir malam contohnya. Tengok pada keadaan. Kalau orang ni dia boleh sedar sebelum subuh, sunat dibuat witir selepas tidur. Kalau dianya jenis kalau dak witir sebelum tidur, maka daklah witirnya, maka dia sunat buat witir sebelum tidur. Gitu je. Pandai ni. Kita ni memang boleh bangun sebelum subuhnya, maka witir sunat buat di akhir malam. Kita bangun tak bangun lepas subuh, witir buat sebelum tidur. Ke mana? Kita memang bangunnya dengan bang subuh, witir tak buat langsung, main isyak saja. Mana pula tu? Saya cerita tu, kita cerita orang semai witir. Dan witir ni bila? Sebelum tidur ke selepas dia tidur? Tengoklah kita jenis mana. Jenis boleh bangun pagi sebelum subuh, semai witir afdalnya buat di akhir malam. Kita memang bangun tak bangun bang subuh, sunat buat witir di awal malam sebelum tidur. Dua keadaan, tengok situasi kita macam mana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.